Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Lazim akan membentangkan satu kertas cadangan yang bertajuk Penggunaan Bahan Bantu Mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan guru terhadap murid masalah pendengaran. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan bermula daripada latar belakang kajian sehinggalah prosedur pengumpulan data dan penganalisisan data. Okey, yang pertama iaitu bab 1, pendahuluan. Okey, jadi mari kita lihat latar belakang kajian. Jadi, perubahan pendidikan sentiasa berubah mengikut zaman. Jadi dalam era sekarang ini, murid masalah pendengaran tidak terkecuali dalam menempuhi evolusi pendidikan yang berlaku di negara kita. Hasrat negara untuk melahirkan modal insan yang berkualiti bukan sahaja ditujukan khas untuk murid tipikal tetapi untuk murid pendidikan khas juga. Oleh itu, penggunaan BBM merupakan elemen yang sangat penting dalam mendorong pelibatan murid masalah pendengaran semasa proses PDP berlaku. Menurut Muhammad Faiz 2016, bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru dapat membantu dalam pembentukan kefahaman murid, lebih-lebih lagi murid pendengaran yang seperti kita tahu sangat susah untuk memahami sesuatu konsep pengajaran kerana mereka hanya belajar menerusi visual. Oleh itu, proses PDP tidak lagi tertumpu terhadap penggunaan papan putih, buku teks dan buku aktiviti sahaja. Hal ini kerana guru perlu memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada pada masa sekarang untuk menghasilkan satu ataupun pelbagai BBM yang kreatif berasaskan teknologi terhadap murid masalah pendengaran. Okey, seterusnya pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah saya bahagikan kepada 4 iaitu pencapaian akademik. Perubahan kaedah pendidikan, kurang penggunaan BBN dan PDP kurang berkesan. Itulah yang pertama, pencapaian akademik murid masalah pendengaran menunjukkan juran yang agak ketara jika dibandingkan dengan murid tipikal. Yang kedua, perubahan kaedah pendidikan. Perubahan kaedah pendidikan memerlukan guru bersikap kreatif dan inovatif agar pelibatan murid pekan ini dalam proses PDP menunjukkan impak yang positif. Seperti kita tahu, perubahan kaedah pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Jadi guru haruslah mengasas kemahiran agar sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Yang ketiga, kurang penggunaan BBN. Jadi masih terdapat guru kurang menggunakan BBN berasaskan teknologi semasa proses PDP berlaku kerana mereka tidak tahu ataupun kurang kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk menghasilkan BBN yang menarik. Yang keempat, PDP kurang berkesan. Kerana PDP kurang berkesan ini disebabkan ketiadaan BBN, disebabkan mereka mempunyai masa yang sangat terhad ataupun bebanan kerja yang banyak dan sebagainya untuk menghasilkan BBN yang berasaskan teknologi menyebabkan PDP menjadi kurang berkesan. Okey, seterusnya tujuan kajian. Okey, tujuan kajian dibahagikan kepada 2 iaitu tahap kemahiran dan cabaran guru. Yang pertama, kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap kemahiran guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Yang kedua, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti cabaran yang dilalui oleh guru semasa proses penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran. Okay, seterusnya objektif kajian. Okay. Untuk objektif kajian yang pertama, untuk mengkaji tahap kemahiran guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran. Okay, untuk objektif yang kedua, pekaji ingin mengkaji cabaran yang dilalui oleh guru semasa proses penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran. Jadi ini adalah 2 objektif yang akan dilaksanakan oleh saya menerusi kajian ini. Seterusnya soalan kajian. Okey, soalan kajian dibahagikan kepada 2 mengikut objektif yang ditetapkan. Okey, yang pertama, adakah guru mahir terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran? Okey, untuk soalan yang kedua, apakah cabaran yang dilalui oleh guru semasa proses penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran? Okey, untuk skop dan batasan kajian pula, skop dan batasan kajian dibahagikan kepada hanya terbatas kepada guru pendidikan khas masalah pendengaran yang mengajar murid-murid masalah pendengaran. Jadi seramai 30 orang guru yang akan terlibat dalam kajian ini. Dan responden iaitu guru-guru yang terlibat akan menyatakan pandangan mereka melalui soal selidik yang akan dihasilkan oleh saya menerusi Google Form. Jadi Google Form itu akan diagihkan menerusi WhatsApp dan email
kepada guru-guru pendidikan khas masalah pendengaran ini untuk menyatakan pandangan mereka. Okay, seterusnya kepentingan kajian. Okay. Untuk kepentingan kajian yang pertama iaitu guru. Jadi kajian ini akan memberi manfaat kepada guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran ICT supaya kemahiran ICT yang tinggi dapat membantu guru-guru ini memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk menghasilkan BBM yang menarik. Seterusnya, kepentingan kajian kepada kementerian. Jadi, menerusi kajian ini, kementerian akan mengetahui bahawa prasarana seperti pemancar cahaya, tablet dan sebagainya hendaklah diperbanyakkan dalam sebuah sekolah supaya penggunaan media pembelajaran interaktif ataupun BBN yang berasaskan pembelajaran interaktif, berasaskan teknologi ini tidak terhad. Jadi kementerian akan mengetahuilah bahawa keperluan-keperluan yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan PDP yang menggunakan BBM berasaskan teknologi. Yang ketiga iaitu kepentingan kajian terhadap ibu bapa. Jadi, kajian ini memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan penyediaan kemudahan internet di rumah dan pendedahan teknologi kepada anak-anak. Maksudnya di sini, ibu bapa akan mengetahui bahawa penggunaan BBM berasaskan teknologi memerlukan mereka menyediakan kemudahan teknologi dan mendidik anak-anak mereka menggunakan kemudahan teknologi atau kemudahan internet di rumah dengan sebaik mungkin sejak di bangku sekolah rendah lagi. Jadi ini adalah kepentingan kajian. Seterusnya definisi operasional. Yang pertama, bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar adalah satu komponen dalam proses PDP untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap pembelajaran. Terdapat pelbagai bahan bantu mengajar yang boleh dihasilkan antaranya berasaskan teknologi. Jadi penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi yang mempunyai pelbagai gabungan seperti gambar dan visual dapat meningkatkan ingatan murid lebih-lebih lagi murid pendidikan khas masalah pendengaran. Okay, seterusnya teknologi. Apakah itu teknologi? Jadi bahan bantu mengajar berasaskan teknologi adalah merujuk kepada bahan ataupun perkhidmatan digital dan sistem berkomputer yang memberi rangsangan kepada pengguna dengan memaparkan kandungan seperti grafik, teks, animasi, audio dan video. Menurut Ismail Basino pula di 2012, penggunaan BBM berasaskan teknologi seperti media pembelajaran interaktif merupakan satu alat yang dapat membantu proses belajar dengan menggabungkan unsur-unsur seperti grafik, teks, video dan animasi dengan sebaik mungkin dalam sesi PDP kepada murid-murid masalah pendengaran. Seterusnya, murid masalah pendengaran. Apa itu murid masalah pendengaran? Murid masalah pendengaran merujuk kepada individu yang mempunyai kecacatan kepada daya pendengaran. Masalah pendengaran ini dapat dibahagikan kepada dua tahap, iaitu tahap pekat dan juga separa pekat. Jadi rumusannya, murid masalah pendengaran membawa maksud individu yang mempunyai kecacatan pada dia sehinggalah menjejaskan maklumat yang diterima oleh individu tersebut mengakibatkan mereka mempunyai masalah dalam bidang akademik dan sebagainya. Seterusnya, bab 2. Kita akan bergerak kepada bab 2 iaitu tinjauan literatur. Seterusnya teori kajian. Jadi beberapa teori kajian yang berkait rapat dengan kajian yang akan dilaksanakan oleh saya termasuklah teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme adalah salah satu teori yang berkait rapat dengan tingkah laku manusia. Jadi sebelum teknologi berkembang maju, guru memainkan peranan utama dalam memberi latih tubi kepada murid selepas selesai sahaja pembelajaran sesuatu topik. Jadi program latihan selepas teknologi berkembang maju, program latihan secara berkomputer dalam bentuk multimedia, permainan interaktif dan latihan menerusi laman web dapat mengambil alih peranan guru dan bertindak sebagai master ujian dalam menyediakan latihan kepada murid. Sekiranya murid menjawab soalan dengan tepat, maka maklum bala positif seperti tas'ad dan sebagainya akan dipaparkan. Jadi kesannya, menurut Ngumi Kod 2019, peneguhan positif yang digunakan menerusi laman web ataupun menerusi program latihan secara berkomputer ini dapat memberikan motivasi kepada murid masalah pendengaran. Jadi ini merupakan teori behaviorisme iaitu teori yang berkait rapat dengan tingkah laku dan rangsangan. Seterusnya, teori pelaziman klasik oleh Pavlov. Jadi berdasarkan teori tersebut, pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. Jadi menurut Kalinzana 2010, setiap gerak balas itu adalah terhasil daripada sesuatu rangsangan yang diberikan. Jadi dalam konteks ini, penggunaan buku teks berwarna putih dan kapur tulis sahaja tidak mencukupi sebagai kaedah pengajaran. Jadi guru perlu menggunakan teknologi sebagai rangsangan untuk meningkatkan minat murid serta sebagai pembelajaran secara interaktif kepada pelajar.
BBM seperti video, komputer, televisyen dan telefon memberi sumbangan yang paling bermakna kepada murid. Kesannya, teori ini ataupun penggunaan BBM berasaskan ini dapat memenuhi citarasa murid dan menjadikan PDP lebih bermakna dengan menggunakan rangsangan berbentuk teknologi akibat daripada rangsangan dengan gerak balas yang berlaku dalam kalangan murid. Seterusnya, teori kognitif. Dalam teori ini, murid akan mendapat maklumat secara aktif, menyusun maklumat tersebut dan mengkaji isi yang diperoleh supaya menjadi sesuatu yang bermakna. Antara prinsip teori ini ialah murid membina pengetahuan, bukannya merekod. Jadi pengetahuan ini melibatkan aktiviti yang memberikan makna kepada pengalaman. Dalam konteks ini, penggunaan BBM berasaskan teknologi yang mengaplikasikan penyampaian maklumat dalam bentuk simbol, bantuan grafik yang menarik, video yang bersesuaian dan sebagainya menyebabkan maklumat itu lebih teratur dan mudah diperolehi. Jadi bahan interaktif tersebut dapat bertindak sebagai scaffolding bagi proses penerimaan maklumat. Hasilnya, proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya maklumat yang akan distrukturkan dalam kognitif pelajar disampaikan dalam bentuk yang ringkas, padat dan menarik menerusi BBM berasaskan teknologi. Seterusnya, kita akan bergerak kepada dapatan kajian lalu. Untuk beberapa kajian lalu yang saya jumpa berkait rapat dengan kajian yang akan dilaksanakan oleh saya. Yang pertamanya adalah kajian yang telah dilaksanakan oleh Aida Alias 2016 yang bertajuk Penokaan Kesan Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan visual image dalam kalangan pelajar cacat pendengaran. Jadi yang pertama, hasil kajian beliau menunjukkan bahawa penggunaan visual image sebagai bahan bantu mengajar sepanjang proses PDP didapati sangat membantu dalam meningkatkan proses komunikasi murid. Yang kedua, murid menjalankan PDP dengan menggunakan dua kaedah, iaitu bahan bergambar, iaitu image yang dicetak dan image yang ditunjukkan dalam PowerPoint. Hasil dapatan mendapati bahawa majoriti tenaga pengajar ataupun guru cenderung untuk memilih gambar yang ditunjukkan dalam PowerPoint kerana ia lebih terang, jelas, berwarna terang, lebih besar dan mampu menarik perhatian murid. Yang keempat, penggunaan visual image ini menunjukkan dapat membantu menyelesaikan masalah dan sesi PDPC seperti komunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa murid pendengaran dilihat lebih cenderung untuk memberikan fokus dan memahami kandungan pengajaran daripada PowerPoint. Yang kedua, kajian yang berkait rapat adalah kajian dilaksanakan oleh Nur Syahidah Baharudin dan Rosada Abdul Majid mengenai bahan pengajaran berasaskan laman web esolat.com. Jadi, dalam kajian ini menunjukkan bahawa medium seperti laman web esolat pekat ini mampu menarik minat murid sepanjang proses PDP kerana pengaplikasian unsur-unsur seperti hypertext, audio, video, audio dan pemilihan warna menyebabkan paparan sistem lebih menarik. Jadi laman web ini dibina dengan menggunakan pelisian WordPress yang digabungkan dengan elemen multimedia iaitu teks, video, grafik dan bahasa isyarat menjadikan satu laman web yang sangat menarik. Menerusi Nurliza Hussein 2013, penggunaan aplikasi web dan internet bukan sahaja memberi proses pengajaran menjadi lebih efektif dan menyeronokkan, malah memberi kemudahan kepada murid dan guru. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa penggunaan medium tersebut sebagai alat bantu mengajar sangat berfungsi dalam meningkatkan tugasan guru sepanjang proses PDP. Jadi, kajian yang dijalankan oleh pendidik ini menunjukkan bahawa kekesanan yang positif terhadap penggunaan laman web sebagai medium interaktif dalam proses penyampaian maklumat. Seterusnya, kajian yang berkait rapat juga adalah kajian Chamanchi yang bertajuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran oleh guru pendidikan khas masalah pendengaran. Jadi dalam kajian ini mendapati guru menghadapi masalah mengenai peralatan TMK, antaranya kemudahan internet dan perisian komputer yang dibekal oleh sekolah menunjukkan pada tahap yang kurang memuaskan oleh kebanyakan responden. Selain itu, hanya 35.7% sahaja guru yang menyatakan peralatan TMK disediakan dalam keadaan baik dan terkini. Ini menunjukkan tidak sampai separuh yang mengatakan bahawa peralatan mencukupi dan berada dalam keadaan baik. Oleh itu, dapatan ini menunjukkan tahap kemudahan akses TMK dalam kelas menjadi satu masalah dan menjadi satu cabaran ataupun halangan kepada guru untuk melaksanakan kaedah TMK ataupun penggunaan BBM berasaskan teknologi dalam PDP. Yang ketiga, kaedah TMK merupakan kaedah pengajaran yang banyak bergantung kepada peralatan teknologi. Oleh itu, sekiranya kekurangan peralatan TMK atau peralatan mengalami masalah, maka kaedah pengajaran berlandaskan TMK seperti BBM berasaskan teknologi akan sukar untuk dilaksanakan semasa proses PDP oleh guru-guru. Yang keempat, kajian yang berkait rapat juga ialah kajian Nur Syazwani Izzati yang meninjau perspektif guru terhadap penggunaan bahan bantukan komputer dalam pembelajaran dan pengajaran, pembelajaran.
Jadi kajian ini mendapati bahawa pengajaran berasaskan teknologi seperti multimedia dilihat berupaya merangsang pembelajaran murid dan meningkatkan tahap pencapaian akademik. Rata-rata merasakan murid mudah untuk memahami pengajaran menggunakan bahan berbantukan komputer. Namun begitu, berdasarkan hasil kajian ini juga, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan tersebut dalam kalangan guru boleh dibahagikan kepada institusi, sumber dan guru itu sendiri. Perspektif guru, keyakinan guru dan sokongan pihak sekolah terhadap penggunaan bahan bantu komputer mempengaruhi penggunaan bahan tersebut dalam sesi PDP murid peningkatan khas masalah pendengaran dari segi tahap kesediaan dan cabaran yang dihadapi. Majoriti responden mempunyai beban tugasan lain seperti tugasan luar dan jadual waktu yang padat menyukarkan guru untuk melakukan persediaan awal dan mempengaruhi tingkah laku penggunaan bahan tersebut dalam sesi PDP. Jadi yang sesungguhnya kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual dibagi kepada beberapa iaitu input, proses dan juga output. Kita lihat yang pertama iaitu input. Penggunaan BBM berasaskan teknologi dalam kalangan guru terhadap murid masalah pendengaran. Jadi proses daripada input tersebut adalah kepelbagaian kaedah pengajaran interaktif berasaskan penggunaan teknologi, kemahiran mengingat dalam jangka masa panjang dan memberi motivasi. Jadi output daripada kerajaan ini adalah tahap kemahiran penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan guru terhadap murid masalah pendengaran dan cabaran yang dilalui oleh guru semasa proses penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Jadi kedua-dua ini merupakan output daripada proses yang terdapat dalam kajian ini. Seterusnya, bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, kita pergi kepada reka bentuk kajian, pensampilan dan instrumen. Okey, yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini yang dilaksanakan oleh saya ini merupakan satu kajian tinjauan. Jadi menurut Noraini 2010, kajian tinjauan adalah kaedah penyelidikan deskriptif. Kajian tinjauan sangat berguna apabila penyelidik hendak mengumpul data berhubung fenomena yang tidak dapat diperhatikan secara langsung. Jadi kajian tinjauan ini hanyalah mengumpul maklumat daripada sebahagian populasi yang dikaji. Saiz sampel bergantung kepada tujuan penyelidikan. Maksudnya saiz populasi yang dikaji oleh saya akan dijadikan sebagai responden. Seterusnya, persampelan. Kajian ini dijalankan dalam kalangan guru peningkatan khas masalah pendengaran yang mengajar murid-murid peningkatan khas masalah pendengaran. Jadi seramai 30 orang responden akan terlibat dalam kajian ini untuk diperolehi data. Jadi responden akan menyatakan pandangan mereka melalui soal selidik yang disediakan oleh penyelidik. Seterusnya, instrumen akan dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu instrumen bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi instrumen bahagian A iaitu berkaitan demografi, bahagian B berkaitan tahap kemahiran guru terhadap penggunaan BBM berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran. Jadi untuk instrumen bahagian B ini akan ditanda oleh guru mengikut tahap persetujuan mereka iaitu sangat tidak setuju, hampir setuju, setuju dan sangat setuju. Untuk instrumen bahagian C pula adalah berkenaan cabaran yang dilalui oleh guru semasa proses penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi dalam kalangan murid masalah pendengaran. Jadi kedua instrumen ini ada berkenaan tahap kemahiran dan juga cabaran yang dilalui oleh guru. Seterusnya, kesahan. Jadi instrumen tersebut iaitu borang soal selidik akan diperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh beberapa orang pakar seperti pensyarah, pakar teknologi dan sebagainya sebelum menjalankan kajian bagi mendapatkan kesahan dan kepercayaan. Jadi instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik yang telah diubah sesuai daripada kajian Nahimi Yahya dan Suziani Muhammad berserta kajian yang dibuat oleh Muhammad Suhaimi. Menurut Chua Champio, kesahan dalam penyelidikan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai nilai korelasi di antara pengukuran dan nilai sebenar sesuatu variabel. Jika pengukuran dibuat pada nilai sebenar suatu variabel, nilai korelasinya ada tinggi dan penyelidikan tersebut mempunyai kesahan yang tinggi. Seterusnya, kebolehpercayaan. Pengkaji menggunakan kaedah ketekalan dalaman bagi menentukan perkali kebolehpercayaan iaitu mencari converge alpha bagi setiap konstat dan keseluruhan instrumen penilaian tersebut melalui program SPSS iaitu Statistical Package for Social Science. Jadi ini adalah skor alpha converge yang menentukan kebolehpercayaan sesuatu instrumen itu sama ada sangat baik ataupun item perlu dibaiki ataupun item perlu digugurkan. Seterusnya, kajian rintis. Sebelum menjalankan kajian sebenar, satu kajian rintis akan dilaksanakan kepada guru peningkatan khas masalah pendengaran. Jadi prosedur kajian rintis ini berdasarkan rangka persampelan akan dilakukan dalam kajian sebenar. Jadi ia bertujuan untuk menilailah kesesuaian reka bentuk kajian dan menguji kebolehgunaan atau keberkesanan setiap item dalam soal selidik.
Jadi daripada kajian tersebut, pekaji dapat menambah baik dan melancarkan proses kajuan tinjauan yang dilaksanakan. Sebarang kekurangan dan kekeliruan yang timbul dalam bualan soal sidik seperti salah eja, arahan yang kurang jelas dan maksud ayat yang kabur dapat diperbaiki menerusi cadangan yang diberikan oleh mereka. Seterusnya, prosedur pengumpulan data. Jadi yang pertama, pekaji akan membina bualan soal selidik melalui Google Form. Pekaji akan mengadakan soal sidik melalui atas talian. Seterusnya, pekaji akan mengumpul 30 maklum balas dan pekaji akan membuat satu proses penganalisis data bagi mendapatkan data kajian. Yang terakhir iaitu prosedur penganalisan data. Prosedur penganalisan data dibagi kepada beberapa perkara iaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan adalah untuk menyatakan maklumat tentang profil responden seperti jantina, umur dan sekolah responden. Dan terakhir iaitu SPSS. Jadi SPSS ini digunakan dalam membantu menganalisis data bagi kajian ini. Cara menganalisis data berstatistik menggunakan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat kerana ia bebas daripada dalat. Jadi itu sahaja daripada pembincangan daripada saya. Sekian, terima kasih.